أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja mengekalkan, bahkan menambahkan lagi kepada kita nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahmatullah alaihi. Muka surat 196 atas tu dah. Wa kana al-Junaid, silap saya dah. Wa kana al-Junaid yaqulu min alamati sidqil muridi adamu mailihi ila ghairi tariqati. Wa idza arada Allahu bimuridin khairan awqa'ahu fi ila sufiyyati wa mana'ahu suhbatal fuqaha'i wa ahlil jidali. Baik, artinya, dan adalah Sayyidi Al-Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid Al-Baghdadi ini guru besar lah, ulama tasawuf. Dan dia ni alim bukan saja pada ilmu tasawuf tapi juga ilmu syariat. Bukan saja alim pada ilmu batin, ilmu tasawuf, tapi dia juga mahir dalam ilmu fiqh, ilmu lain-lain, ilmu syariat yang zahir. Baik. Berkata Junaid ini, setengah daripada alamat benar murid, yakni sebahagian daripada tanda seseorang murid itu memang betul-betul sungguh dia jadi murid dalam ilmu tasawuf ni. Iaitu ketiadaan cenderung hatinya itu kepada yang lain daripada tarekatnya itu. Tanda seseorang murid itu dia benar dalam perjalanan dia ni, tidak tengok dah kepada jalan-jalan lain, kepada tarekat-tarekat lain kecuali tarekat yang dia belajar dari guru dia tu. Dia pandang situ, itu pusing situ, yang lain tidak tengok lagi dah. Itu kata Syekh Junaid tanda bahawa dia ni memang betul orang yang betul dalam perjalanan dia. Maksud macam kita kok ada satu jalan yang kita tahu jalan yang lurus, kita jalan tak tengok dah jalan lain. Kita tahu jalan ni lurus je. Setelah dipastikan lurus dengan tanda-tanda dan sebagainya, jalan je. Ada itat tepi kanan ada. Hak itat tepi kanan ni hak waswah. Waswah. Kan itat situ, kan itat sini. Itu tanda alamat orang waswah. Maka kata Syekh Junaid, orang yang benar, tanda murid tu benar, dia dan jalan satu perjalanan tu, dia tu jalan, tidak pandang kiri kanan tu.
Itu maksudnya. Dan apabila menghendaki Allah Ta'ala itu dengan murid akan kebajikan, bila Allah Ta'ala nak mengurniakan kebaikan, kebajikan kepada seseorang murid itu, apa yang akan dilakukan? Nescaya menjatuhkan ia akan dia kepada bersahabat orang yang ahli sufi. Kata Junaid, bila Allah Ta'ala menghendaki untuk memberi kebaikan kepada seseorang tu, antara tanda dia, dijadikan orang tu akan berguru, akan bersahabat, akan berdamping dengan ahli sufi, ahli tasawuf. Itu alamat orang ni, orang Ta'ala nak beri kebaikan ke dia, kata Imam Junaid. Dan menegahkan dia akan bersahabat dengan orang yang fuqaha, dan menghalang dia daripada bersahabat dengan golongan fuqaha. Fuqaha ni orang yang berkecimpung dengan ilmu fiqh semata-mata lah. Dia berkecimpung dengan ilmu fiqh, ilmu zuhir semata-mata, tanpa mendalami ilmu tasawuf. Zaman dulu ulama kita ni 4 tampang. Dia mahir dalam fiqh, dia juga mahir dalam tasawuf, dia mahir juga dalam usuluddin. Cuma learning nampak ia pecah sekarang. Mahir fiqh hidup cara dah, tasawuf hidup kisah dah. Bahkan dia pandang sebelah mata je. Bukan saja gitu, bahkan dia pandang dengan pandang terbalik. Ilmu yang menyesatkanlah, itulah macam-macam. Ini untuk fiqh hari ni. Kalau dulu dia serampang sekali, dialah faqih, dialah sufi, dialah mutakallim. Ini lain-lain. Kalau dia alim Pak Usuluddin learning, fiqh dah berhenti dah. Dah berhenti, tasawuf lebih-lebih lagi. Setengah tu. Hari ni dah jadi macam tu. Jadi yang dimasukkan di sini fuqaha ni orang yang berkecimpung dengan ilmu fiqh zuhir saja, lepas tidak mendalami ilmu tasawuf. Sebab apa? Walibnya kalau dia belajar ilmu fiqh saja, tak mendalami ilmu tasawuf, dia wahibalah dengan orang. Walibnya dia wahibalah, wahib terqih, dan wahib pandang pendapat yang lain dan pendapat dia tu sebab tak kena. Walibnya. Tapi tidak semua. Tapi kalau dia belajar ilmu tasawuf sekali, dia tak akan jadi gitu. Dia seorang faqih, dan masa sama dia seorang sufi, lain. Tapi kalau mengaji fiqh saja, percayalah, tak mudah. Tak mudah dari segi pandangan orang lain akan diketepikan, akan dipandang remeh, dianggap orang lain serba tak kena, serba tak reti, serba bodoh. Kadang-kadang ini penyakit yang mengenai ulama, kena orang alim. Jadi itu kata Junaid, tanda bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seorang tu, dijadikan orang tu berguru, bersahabat, berdamping dengan ahli sufi, tapi tak bersahabat dengan golongan fuqaha macam tadi tu. Tu fiqh, wahai pandang rendah ke orang, pandang remeh ke orang lain sebut salah, berahi berahi debat dengan orang, berahi itu ini macam-macam. Jenis tu bukan dia. Dijadikan jauh daripada kelompok tu. Itu tanda kata jadi orang tu Allah nak beri kebaikan kepada dia. Dan orang yang ahli jidal ni suka bantah membantah, berdebat, menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni. Itu ahli jidal. Jadi dikatakan, disekalikan oleh Junaid di sini, fuqaha dan ahli jidal. Ini satu kelompok. Jadi bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seorang tu, kata Junaid, dijadikan orang tu bersahabat dengan ulama-ulama ahli tasawuf, dan dihindari daripada bersahabat dengan kelompok ahli-ahli hukum, ahli fiqh dan kaki-kaki debat ni. Berahi menyalahkan orang, menyalahkan pandangan orang lain serba tak kena. Ni kalau kita main ni memang kotor hati, uduh hati kita jadi uduh hati. Kita akan pandang orang serba tak kena. Kadang-kadang pandangan orang betul, kita akan cari jalan biar jadi tak betul. Kadang-kadang pandangan kita tak betul, kita akan cari jalan biar nampak betul. Na'udzubillahi min zalik. Ini jadi Syekh Junaid ni mungkin diberitahu apa yang berlaku zaman dia tu, ada kelompok ni. Zaman ni tak tahulah, agak-agak molek belakalah. Tapi Syekh Junaid kata demikianlah tanda bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada seorang tu, dijadikan orang ni berdamping, berguru dengan ahli sufi ni,
dan meninggalkan kelompok kaki depan ni, kaki duduk main menyalahkan itu ini ni, itu dijauhkan duduk kelompok tu. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam Madarijus Salikin, dalam kitab dia nama Madarij As-Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Wa qad kana Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Syekh Izzuddin ini orang panggil dia Sultan Al-Ulama. Dia hidup sekitar kurun yang ke-7 Hijriah, 600 lebih kurang. 600 lebih tu kediang sikit daripada Imam Ghazali lah. Lebih kurang dengan zaman Ibn Arabi. Kediang sikit kalau dia pun, ataupun berepek dengan zaman tu, dekat-dekat. Baik, Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam ni yaqulu hina sahib Syekh Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu, hina ashabu Syekh Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu wajadna bidayata tariqatil fuqara'i nihayatal fuqaha wa ghalibul fuqaha'i lam yasil fi ilmin nihayati falam yasil ila martabatil muridi fa inna aqalla maratibil muridi man tasawa indahu az-zahabu waz-zabalu. Tengok. Artinya, dan sesungguhnya adalah Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam. Macam saya kata tadi lah, ini orang panggil dia Sultan Al-Ulama kerana dia alim, sultan. Dia anggap di kalangan ulama ni dia macam sultan lah, kerana pangkat kealiman dia tu. Baik. Berkata Syekh Izzuddin ini, pada ketika dia ni Syekh Izzuddin ni bersahabat akan Syekh Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Syekh Izzuddin ni peka awal dia agak pandang negatif sikit kepada tasawuf dan ahlinya. Dia agak pandangan dia tu tak berapa molek sikit lah, tak berapa comel sikit terhadap ahli-ahli tasawuf zaman dia tu. Tapi dia berubah pendirian setelah dia sendiri belajar dengan guru ahli tasawuf zaman dia tu. Dah siapa dia guru ahli tasawuf zaman dia tu? Abul Hasan Asy-Syazili. Abu Hasan Asy-Syazili ni tok guru kepada tok guru Syekh Ibn Atha, pengarang kitab Hikam, Abul Abbas Al-Mursi. Jadi kita tahulah bahawa Abul Hasan Asy-Syazili ni sezaman dengan Abul Abbas Al-Mursi. Siapa dia Abul Abbas Al-Mursi tu? Tok guru kepada pengarang kitab Hikam, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi kata dia, ketika ia bersahabatkan Syekh Abul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Baik, apa dia kata? Kami mendapati akan permulaan tarekat fuqara ahli sufi itu. Kata Abu Hasan Syazili, kami mendapati permulaan perjalanan atau tarekat ahli sufi itu, iaitu kesudahan tarekat fuqaha. Kalau dibandingkan perjalanan fuqaha ahli fiqh ni, hujung dia dah. Kata Abu Hasan Syazili, permulaan perjalanan tarekat ahli sufi ni, kalau banding dengan perjalanan tarekat ahli fiqh fuqaha ni, hak ni baru permulaan, hak ni hujung dah, hujung dia. Maksudnya di penghujung perjalanan fuqaha ni, itulah permulaan perjalanan ahli sufi. Penghujung dia tak tahu cerita lagi lah. Permulaan dia tu sama dengan penghujung ni. Kalau jalan jauh lagi, lebih lagi. Itu pandangan Abu Hasan Syazili.
Dan adalah ghalib. Ghalib ini kebiasaan. Ghalib fuqaha itu kebiasaan, bukan semua lah ghalib. Ghalib ini tahu sajalah kebiasaan. Ghalib ini atau kebanyakannya, kebiasaannya fuqaha itu tiada sampai ia ilmunya kepada kesudahannya. Kata Abu Hasan Syazili, ghalibnya tutup fiqh itu dia kata gitu tu sebab dia juga termasuk ahli fiqh zaman dia. Mungkin dia kata tu berdasarkan pengalaman yang dia lalu. Wallahu a'lam. Tapi dia kata dan ghalibnya ahli fiqh, ahli hukum zaman dia tu tidak sampai ilmunya kepada kemuncaknya, tak sampai. Tak tahulah guana, tak sampai kepada maksud, iaitu antaranya mungkin mengenal Allah lah maksudnya tu. Mungkin ilmunya tu mungkin boleh bawa tahu, mungkin tak bawa situ. Itu kata Abu Hasan Syazili. Maka tiada sampai kebanyakan fuqaha itu kepada permulaan martabat ahli sufi. Jadi kebanyakan perjalanan ahli fiqh ni, kata Abu Hasan Syazili, bahawa mereka ni tak sampai kepada permulaan perjalanan ahli sufi tu. Situ pun tak sampai. Kata Abu Hasan Syazili. Jangan kata kita katalah. Yang saya di sini Syekh Abdul Samad nukilkan kalam Syekh Abu Hasan Syazili. Kalau nak marah ke dia lah. Marah ke Abu Hasan Syazili ni. Jangan marah tu kan baca kitab dia ni. Baik. Maka kerana sekurang-kurang martabat murid ahli sufi itu, yakni martabat murid ahli sufi itu hak rendah sekali, hak kurang sekali, iaitu seorang yang bersamaan padanya itu emas dan tahi. Iaitu murid-murid dalam tasawuf ni, orang yang berjalan sungguh lah, hak pekat-pekat rendah mereka pun orang yang Allah Ta'ala buang hubud dunia dari dalam hati dia tu. Orang buang ketamakan, buang tu, cabut, Allah Ta'ala cabut benda tu dari dalam hati mereka tu. Perjalanan mereka macam tu. Padahal tiada suka di dalam hatinya itu akan emas itu. Tak suka ni maksudnya tidak dipengaruhi lah. Tidak dipengaruhi oleh benda-benda macam tadi tu, emas itu dan pada tahi itu. Maksud dua-dua tu pada mereka ni seolah macam sama je. Dari segi benda-benda tu tidak mempengaruhi hati mereka ni. Tu kata Abu Hasan Syazili. Baik. Kerana diketahuinya, sebab apa jadi gini? Sebab kerana diketahuinya bahawa emas itu membawa kepada fitnah di dalam dunia yang membinasakan akan dia. Sebab dia tahu emas ni bawa banyak dugaan, bawa banyak fitnah. Jadi dia bukan tolak, dia bukan tak ambuh, tapi dia tak gila. Tidak menggilainya. Sebab dia tahu benda ni banyak bawa dugaan, bawa banyak fitnah dan macam-macam hari ni. Disebabkan kerana hari ni kalau kita tengok apa-apa cerita pun semuanya balik sini belaka. Cuma tidaklah dalam bentuk emas, dalam bentuk sesuatu yang berharga. Hari ni tengok apa yang berlaku atas dunia ni, tak lagi daripada benda ni belaka. Perebutan untuk dapatkan sesuatu yang berharga ni. Emas lah zaman dulu. Hari ni siapa bunuh-bunuh diri, siapa itu ini macam-macam, sepelek tu sepelek ni, mainan ni belaka. Hari ni kalau kita tengok, tak kira lah aling ke tak aling ke, mainan ni belaka. Hidup bekerja tu bekerja ni, tembok-menembok situ, patah-patah, ada tujuan lain. Berjubah ke tak berjubah ke, ni je perkara dia. Minta maaf lah. Malah ni kita cakap laju sikit. Tapi nak kabarnya, pergolakan yang berlaku di kalangan yang orang-orang pengejar-pengejar pangkat lebih-lebih lagi, berlaku di kalangan alim ulama, berlaku di kalangan orang bijak bandar. Tapi kita tengok tidak ada sebab lain. Kejar benda ni yang berlaku. Percayalah. Ke mana-mana pun. Sepelek. Tengok selok-selok, ni yang berlaku.
Kerana fitnah dunia yang membinasakan akan dia. Sebab ahli sufi ni orang yang Allah Ta'ala beri kesedaran hati dan hati dia tentang kebinasaan benda ni. Jadi bukan dia dah ambil, dia ambil kerana keperluan, tapi dia bukan jadi orang gila kepada benda tu. Dia menerima, memanfaatkan, menggunakan, tapi bukan orang yang terpengaruh dengan benda tu. Orang yang dipengaruhi oleh benda tu, dan orang yang menggilainya apatah lagi. Dia tak. Itu beza. Yang membinasakan akan dia di dalam akhirat, yang akan merosakkan di dalam akhirat. Kakah ni bab bisa bab benda ni, na'udzubillah. Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita lah daripada fitnah harta benda ni. Orang pakai serban tak tahu lagi lekat tak serban buat temu benda ni. Saya ni nampak dia pakai ni, tak kira lagi ni temu hilang serban ni. Boleh hilang serban ni. Dan temu. Nak kabur je fitnah ni besar. Yang berjubah ke, berserban ke, ataupun yang berslogan tu slogan, temu benda ni terkelang habis benda lain. Percaya lah. Dan temu buah ni, buah bisa ni. Tak kira lah bertakbir ke, berserban ke, temu benda ni terkelang. Bisa buah ni. Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindung kita belaka. Jauh kita daripada fitnah ni. Kita tengok kenyataan hari ni berlaku depan mata. Apa? Awak jadi cakap sedar ke, tak cakap sedar, temu ni hilang. Hilang belaka. Habis percakapan. Sebelum ni duduk lilik serban, lalu ni tak ada serban. Main kuliah sejak-sejak, tak ada nampak rupa dah sejak ni. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak jauh lah kita. Mudah-mudahan tak jauh kita daripada fitnah benda ni. Kalau mudah-mudahan semua ni menjadi bekalan untuk kita. Kita harap kita jadi bekalan, jadi kebaikan, jadi manfaat. Jangan jadi fitnah lah. Na'udzubillah min zalik. Dan sebab inilah maka jadi disukai di dalam hatinya pada tiap-tiap kurang padanya itu harta. Jadi mereka ni lebih suka untuk bersederhana. Bersederhana kerana nak mengelak dari fitnah ni. Tapi ditakdirkan juga sebahagian mereka itu ada yang kaya raya juga. Tapi Allah Ta'ala beri kekuatan jiwa mereka tu sesuai lah dengan beban yang mereka tanggung. Contohnya mereka ni Allah Ta'ala beri kekayaan, tapi Allah Ta'ala beri juga kekuatan hati mereka tu tak terpengaruh dengan benda tu. Jadi diimbang. Maksud beban kau berat, diberi Allah Ta'ala hati yang lebih kuat lagi. Apa-apa pun itu bergantung hikmah kejadian Allah belakalah. Cuma nak kabarnya mereka ni orang yang mengambil sikap sedar tentang fitnah ni dan cuba nak mengelak. Cuma takdir Allah Ta'ala tak menentulah. Kadang ada ditakdirkan mereka tu yang sederhana, tapi ada yang ditakdirkan Allah Ta'ala lempahkan harta benda kepada mereka tu, tapi Allah Ta'ala beri kekuatan untuk tidak terpengaruh dengan semua tu. Jadi kita pun mengharap gitulah. Apa-apa keadaan pun mudah-mudahan apa-apa semua ni menjadi bekalan lah bagi kita. Bukan kita mengenderainya, kita yang menggunakannya, bukan kita jadi hamba dan jadi khadam kepadanya. Itu je. Jadi jangan baca pula tasawuf ni ajar kita supaya membenci dunia. Tidak. Tasawuf mengajar kita bukan benci dunia, supaya mengajar kita ini tidak dikuasai, dipengaruhi oleh dunia. Itu dia. Dan jadi susah hatinya itu pada tiap-tiap banyak baginya. Maksudnya bila sekiranya banyak kurniaan Allah Ta'ala, mereka ada kebimbangan, takut-takut terpengaruh, terfitnah. Tapi bila Allah Ta'ala kurniakan, mereka akan gunalah pada apa yang sepatutnya. Tapi dalam hati mereka itu ada kebimbangan, takut-takut terpengaruh dengan semua itu. Dan sekiranya diberikan kadar sederhana, mereka rasa lebih senang hati, kerana mudah-mudahan lebih jauh daripada fitnah benda itu. Itu sikap. Bukan berarti ada terhorok, tidak.
Bukan berarti ahli tahajud kita mari banyak sikit tahu tidak. Ajar kita, mereka ni sikap mereka ni kalau ada sekodoh-kodohnya mereka rasa lebih senang daripada banyak. Sebab apa? Lebih kebarangkalian untuk fitnah tu lebih rendah lah. Tapi sekiranya dia beri oleh Allah Ta'ala banyak melepoh-lepoh, mereka bukan tolak, tapi mereka ni lebih ada kebimbangan, takut-takut terfitnah, berjaga-jaga, takut-takut fitnah. Lalu mereka gunakanlah benda-benda ni pada apa yang sepatutnya. Itu keadaan jiwa mereka ni. Dan jadi susah hatinya itu pada tiap-tiap banyak baginya. Bila banyak benda tu, hal-hal ke dunia ni banyak, ada kebimbangan lah. Takut-takut kita ni kalau kita terpengaruh dan sebagainya, ada kebimbangan tu. Kebimbangan itulah yang menjadikan mereka ni sentiasa berjaga-jaga. Kebimbangan inilah yang menjadikan mereka ni menggunakan semua tu pada perkara yang sebaik-baiknya. Itu dia. Baik. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kata Syekh Abdul Wahab lagi, wa min aqalli sifatil murid alla yazhara lahu alaihi qat riya'u riya'un wala kibrun wala ujubun wala mahabbatu saytin wala riyasatu wala syai'un min nahwi zalik li sirki tauhidihi wa syuhudihi al-af'ala li syuhudihi al-af'al khalqallahi wal wujuda milkullahi li sirki tauhidihi wa syuhudihi al-af'ala khalqallah wal wujuda milkallahi wala ahada yu'adi wa yuzahimu wa yukhasimu ala syai'in la yashhaduhu milkan li zarratin minhu wa hadha sya'nu kulli muridin fi awaili dukhulihi fit tariqi walau wujida hadhihi sifatu fi alimin labanau alaihi qubbatan wa darihan wa yatabarraku an-nasu kulluhum bihi fata'ammal zalika fa innahu nafis. Tengok ni artinya, dan sekurang-kurang sifat daripada segala sifat murid ahli sufi itu. Jadi Syekh Abdul Wahab ni nak beritahu bahawa perjalanan ahli tasawuf ni, orang yang ikut perjalanan dia tu, dia akan ada sifat-sifat ni. Tak ada sifat-sifat perjalanan orang yang berjalan melepali sufi ni cuma lambat, cepat lambat lah, sikit banyak. Tapi inilah perjalanan laluan dia yang akan dilalu. Bahawa tiada zahir atasnya itu sekali-kali riya. Antara sifat seseorang murid dalam perjalanan tasawuf ni, pertama sekali tak ada keinginan-keinginan untuk riya dalam hati dia. Kemauan-kemauan untuk memperlihatkan amalan dia kepada orang lain, tak ada riya unsur ni. Itu antara tanda seorang murid yang benar. Perjalanan dia, tandanya tak ada unsur riya ni. Dan tiada takabur, demikian juga tak ada lah perasaan takabur, rasa sombong, rasa lebih diri lalu memandang rendah pada korang. Itu takabur. Kita rasa lebih dalam perkara-perkara tertentu lalu kita pandang remeh orang lain. Itu takabur. Dan ujub, demikian juga antara tanda murid yang benar dalam perjalanan tasawuf ni, dia tak ada timbul ujub dalam hati dia. Ujub tu dia bangga dengan kelebihan yang ada pada dia. Kalau dia merendahkan orang pula, jadi takabur. Kalau dia sekadar dia saja, dia bangga dengan dia, bagi ujub. Dua-dua ni rosak belaka. Menyakit hati belaka. Dan tiada ia kasih akan masyhur kepada orang banyak. Demikian juga tak ada tergerak dalam hati dia kemauan untuk mendapat kemasyhuran di kalangan orang ramai. Tak ada. Kalau dia jadi masyhur, dimasyhurkan, itu biasa dah. Tapi dia sendiri bukan dari jenis orang yang mencari kemasyhuran. Dia bukan jenis itu.
Tapi dengan takdir Allah, sampai tahap, sampai masa tetap dimasyhurkan juga. Nak kata apa? Dan tiada ia kasih akan jadi kepala orang. Dia tak suka nak jadi kepala. Bukan nak jadi kepala ni. Nak jadi orang yang mengepalai orang lain. Kalau kita kok menjadi pemimpin lah, yang mengepalai, tak ada kemauan untuk jadi gitu. Hari ni orang berebut. Hari ni orang berebut. Zaman Nabi, kalau ada orang nak, Nabi tak akan beri, percayalah. Tak akan beri. Kalau ada orang nak, tu zaman Nabi, zaman ni kita tahu. Main peteh, main teh macam-macam, main nak berebut nak. Zaman Nabi kalau nak je, Abu Zar nak minta, Nabi tak beri. Nabi kata, inna wallahi lan walli ahadan talabahu aw harisa alaihi. Aku demi Allah, aku tak akan beri kepada orang yang menuntutnya atau nampak dia ayat keinginan, kemahuan tinggi untuk dapat benda tu. Aku tak akan beri, kata Nabi. Pak Nabi tahu buat jenis gini memang tak comel. Percayalah, buat jenis gini memang tak comel. Main kata apalah. Tak comel ke mana tu, tahu-tahulah nanti, tengoklah. Tak comel ke mana. Dan tiada kasih ia akan kemegahan. Yang ni antara ciri seorang murid yang betul tu, dia tak ada kemauan untuk dapat kemegahan, sanjungan orang, tak ada. Tapi kalau siapa tanya orang muliakan dia, itu nak kata apa? Gerak daripada Allah Ta'ala. Tapi dia sendiri bukan dari jenis orang yang inginkan kemegahan. Jadi jangan salah fahamlah. Jadi masyhur itu tak salah dalam tasawuf. Jadi terkenal, jadi pemimpin tak salah dalam tasawuf. Yang dikatakan yang tidak betul ataupun tidak dikendaki dalam tasawuf tu, kemahuan kita untuk dapatkan benda tu. Hak tu ada comelnya. Tapi dapat benda tu menjadi masyhur, menjadi berkedudukan, kalau tak digunakan Allah, tak apalah, tak ada masalah apa. Bukan tasawuf ajar kita bila masyhur kita cari jalan supaya jangan. Tidak. Maksud kalau dikurniakan Allah kemasyhuran, dikurniakan Allah kelebihan, terimalah, syukurlah. Tapi yang diajar dalam tasawuf, jangan jadikan itu satu pencarian kita. Itu yang diajar. Baik, dan tiada ia kasih akan seumpama yang demikian itu. Yakni dia tidak kasih kepada perkara-perkara yang semacam itu jugalah. Banyak lagi jenis-jenis lain yang semacam itu juga. Sekali-kali, tidak sama sekali. Baik, kenapa? Kerana telah benar di dalam mentauhidkan Allah. Sebab apa dia jadi gitu sifat dia? Tak ada sifat ujub, takabur, riya, suka kemegahan, suka nak dapat kedudukan, suka nak jadi kepala ketua orang dan sebagainya. Sebab apa tak ada? Sebab hatinya tu sudah benar tauhid dia tu. Ketauhidan dia, la ilaha illallah itu teguh dalam hati dia. Sudah menembus sampai ke dalam rasa dia, sehingga dapat hati dia tu dapat merasai benarnya tauhid itu. Sehingga hak ni tak ada. Nak tunjuk amalan tak ada. Sebab apa? Yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tempat kita buat ibadah tak ada lain dah. Hak tu teguh dalam hati dia. Hilang riak. Mari takabur, rasa lebih daripada orang. Tak, la ilaha illallah, tidak ada yang maha kuasa, yang maha kaya, yang melainkan Allah. Lain tak ada apa. Maksud dia aku tak ada apa-apa. Bila tauhid itu teguh, cabut takabur, cabut ujub, takabur, riak, cabut ni. Itu maksud kerana telah benar di dalam mentauhidkan Allah. Tauhid itu jelira dalam hati. Jeliranya tauhid itulah yang akan membuang sifat-sifat buruk tu. Bila tauhid itu jelira, ini manhaj ahli tasawuf dalam membuang sifat buruk. Kunci dia situ je, punca dia, iaitu menanam tauhid sedalam-dalamnya ke dalam kalbu. Bila kalbu manusia itu mula menyentuh ketauhidan dia tu, dengan sendirinya sifat buruk tu terbuang. Itu benda ni. Dan syuhud ia akan bahawa segala perbuatan bagi Allah Ta'ala. Demikian juga hatinya mula menyaksikan benarnya apa yang diyakini selama ni. Apa benda? Iaitu segala perbuatan, segala apa yang berlaku,
Sama ada perbuatan tu melibatkan manusia, melibatkan makhluk lain, segala perbuatan yang berlaku ni, semuanya itu adalah dari Allah Ta'ala. Sebab dia teguh, hati dia ni mula melihat kebenaran keyakinan tu. Itulah yang akan membuang sifat-sifat takabur, ujub tadi tu, dan macam-macam lagi. Bahawa segala perbuatan bagi Allah, yang milik Allah Ta'ala bagi. Perbuatan manusia, perbuatan binatang, perbuatan makhluk-makhluk lain, bulan bintang dan sebagainya, semuanya tu tak kira, semua tu milik bagi Allah. Atau bahasa mudahnya, dia akan balik kepada la haula wala quwata illa billah. Dan wujud sekalian alam ini itu iaitu milik bagi Allah. Alam bukan ilmu, wujud segala alam, yakni segala makhluk ni, wujudnya segala makhluk ni semuanya dimiliki oleh Allah hakikatnya. Jadi pandangan mata hati ahli tasawuf ni sudah nampak kebenaran dia tu, jeliga dalam hati, bahawa segala alam semesta ni, kecil ke besar ke, semuanya tetap menjadi milik bagi Allah. Semua tu menjadi keyakinan dia, menjadi ingatan dia, menjadi perasaan dia. Itu maksud tauhid sudah mula terkesan di dalam hati. Perasaan-perasaan, keyakinan dan perasaan itulah yang akan mencabut keluar sifat-sifat buruk dari dalam hati. Bila hati mula tersedar bahawa semuanya milik Allah, hilang perasaan tamaknya, hilang perasaan iri hati ke orangnya. Bila perasaan tu, keyakinan tu teguh dalam perasaan kita, semuanya milik bagi Allah Ta'ala. Hak mari tamak kita ni sebab kita lupa benda tu. Berasa kita berasa hak kita belaka. Tapi kalau kita tahu milik Allah Ta'ala belaka dan semuanya sudah ditetapkan, ditakdirkan, reda lah. Tapi bila dah nampak apa tu, tadi buah orang jadi hak kita belaka tu. Hak orang jadi hak kita belaka. Hak kita apatah lagi. Tak ada bahagian orang dah. Bahagian orang tu bahagian kita juga. Kata apa? Itu dia pandangan tauhid. InsyaAllah. Dan tiada seorang yang riak dan ujub dan tiada takabur sekali-kali dengan perbuatan orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya kita ni bila kita sedar bahawa segala apa yang berlaku tu perbuatan Allah, dah kita nak riak apa benda? Kita nak takabur apa? Kita takabur ni sebab kita rasa perbuatan kita, sebab kita rasa kita. Tapi bila kita sedar bukan kita, segalanya Allah Ta'ala, maka hilanglah riak, takabur, ujub. Jadi bila hati kita ni dilanda dengan ujub, takabur, riak tu, nak kabarnya kita lupa benda tadi tu, lupa hakikat tadi tu. Apabila hakikat tu tumbuh dalam hati, maka tak ada lah takabur. Sebab takabur ni bila orang tu rasa dia, akulah yang lebih, akulah yang lebih daripada orang, akulah itu, akulah ini, marilah menyakini. Tapi bila tauhid itu teguh dalam hati, ingatan dia kuat, dia akan lupa benda ni. Maka tak ada lah, hilanglah riaknya, takaburnya, ujubnya dan sebagainya. Itu maksud dan tiada seorang yang riak dan ujub dan tiada takabur sekali-kali dengan perbuatan orang lain. Maksudnya bila dia sedar semuanya perbuatan Allah, maka tak ada lah takabur dia tu, riak dia tu, ujub dia tu. Sebab dia sedar kita ni tak akan takabur dengan perbuatan orang. Kita nak berasa kaya dengan sebab orang lain kaya, tu tak cerdik. Kaya orang lain, kita berasa kita kaya. Ni panggil bodoh sombong. Kaya orang lain, tapi dia berasa dia kaya. Dia berasa dia kaya. Kalau dia ada kekayaan, dia berasa kaya, munasabah lah. Sebab kekayaan tu duduk dengan dia. Ni kaya dengan orang, ni nak berasa kaya, tu bodoh dah lalu. Jadi Tok Syekh ni kata, bila diyakini perbuatan Allah tu, maka akan hilanglah takabur. Sebab apa? Sebab takabur ni timbul daripada orang yang rasa dia yang buat, dia yang memiliki, dia yang itu, dia yang ini. Timbullah takabur dan ujub. Tapi bila dia sedar semuanya bukan milik dia, milik orang, maksud milik Allah, insya-Allah benda tu akan hilang. Kira lagi
Baik. Demikian lagi tiada seorang yang berseteru akan seorang, yakni bermusuhan dengan yang lain, dan tiada merebu akan harta seseorang. Dia dak rebu harta-harta orang atas sesuatu yang tiada melihat baginya akan milik barang yang satu timbang semut yang kecil daripadanya. Bila dia sedar bahawa dia ni tak ada milik apa satu, sebenarnya milik orang, milik Allah Ta'ala belaka, maka hilanglah semangat ataupun perasaan nak bermusuh dengan orang, nak rebut harta orang. Kita nak rebut harta orang ni sebab kita rasa kemungkinan boleh kita tu, kita nak rebut harta orang tu. Tapi bila kita tahu semuanya milik Allah Ta'ala belaka, atas dia belaka nak atur, nak bagi siapa dia, hilang. Kita duk musuh ke orang, duk benci ke orang, kena berebut benda ni lah. Berebut ni kerana lupa benda ni, lupa bahawa pemilik sebenar tu Allah Ta'ala, dan dia akan beri atur orang ni boleh, orang ni tak boleh. Tapi bila tauhid kita ingat hati itu, maka hilanglah permusuhan, hilanglah kebencian, hilanglah untuk merampas harta orang, ambil harta orang dan sebagainya, hilang bila ada kesedaran ini. Jadi oleh kerana sudah masuk yang waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.